Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam Real Seram Channel YouTube bersama dengan Atan untuk Atan ceritakan satu lagi kisah seram yang terakhir berlaku ke atas diri Atan. Terseram daripada anda bermula pada episod minggu hadapan. Yang mana belum like, yang mana belum subscribe, yang mana belum lagi share Real Seram YouTube channel ini, pastikan anda dah share semuanya untuk rakan-rakan kita, untuk semua tahu bahawa channel yang boleh mendirikan bulu roma anda ini ada di saluran YouTube. Kalau anda tak seram dengan cerita Atan ni, cerita yang berlaku kepada Atan dan rakan-rakan di IPT ni, di universiti ini, anda memang tak ada perasaan. Sebabnya cerita ini memang tak lekang di hujan, tak lapuk di zaman. Sebab bila kami berjumpa bersembang, mesti ada terselit cerita-cerita ni. Sebab inilah cerita yang memang kami tak boleh lupakan. Lalu dah hampir 20 tahun berlalu, tetapi cerita ini memang sangat-sangat menyeramkan. Kisah ini bermula guys. Cerita ini bermula guys apabila Atan dan rakan-rakan sekelas Atan kena buat satu mini camp. Satu mini camp yang macam pra-camp lah macam pra-camp, mini camp, yang mana kami sebagai preparation kami sebelum kami ada satu camping outdoor yang besar lah, yang sampai 2 minggu di pulau Langkawi lah. Pada masa tu kita dah setting tempat untuk yang final punya projek, kita buat di Pulau Langkawi. Tapi sebelum tu kita kena buat satu mini projek ya, sebelum kami buat yang final punya projek. Jadi kami kena pilih satu tempat lah. Jadi Atan ni dengan rakan-rakan ni adalah pelajar di salah sebuah universiti di Perak pada masa tu. So kami tak bercadang untuk memilih tempat yang terlalu jauh ya. Sebabnya ujung sem nanti kami kena buat satu yang final punya, yang dah tentunya ke agak jauh juga di Pulau Langkawi. Jadi Atan pada masa tu dah macam prepare lah. Prepare untuk, dan rakan-rakan lah, Atan dan rakan-rakan pada masa tu dah bincang, dah sepakat apa semua. Kita dah declare kita nak ke satu tempat di negeri Selangor. Sebab ada yang suggest bahawa tempat itu adanya tapak camping. Tempat itu ialah sebuah kawasan camping, dan ni sebenarnya dah ada hint yang macam diberitahu bahawanya akan berlaku sesuatu. Sebabnya semasa Atan dan rakan-rakan tengah buat persiapan kan, kita sediakan cek kemah apa semua tu, kita terdengar lah pada masa tu ya, kami terdengar ada rakan-rakan yang melihat berita di TV bahawa ada mayat dijumpai dekat empangan yang kami nak pergi ni. Yalah, walaupun dia ada tapak camping, walaupun empangan tu kena jalan sikit, tapi tempat tu dipanggil empangan Atan nak cakap empangan apa? Empangan B lah senang ya. Empangan B. Betul ke kita nak pergi kat sini kan? Kawan-kawan pun dah macam betul ke? Tapi sebab kita dah deal dengan pensyarah apa semua, dan kita pun rasa macam sebelum ni ada grup-grup yang pergi, tak ada apa-apa berlaku. Jadi kita pun decide lah, confirm we go to empangan B. Kita sebenarnya macam dah dapat hint bahawa ada sesuatu yang tak kena akan berlaku. Cuma yang kita terpaksa, sebab kita dah deal semua dengan yang makanan dan sebagainya, sebab 2-3 hari lagi kan yang dah nak pergi dengan orang yang nak supply apa-apa makanan ayam dan sebagainya dekat camp tu. Jadi kita dah
terpaksa lah untuk pergi juga ke tempat ni, walaupun kita dah dapat hint dalam berita 2-3 hari sebelum tu bahawa ada jumpanya mayat di empangan B ini. Okey, ada mayat di empangan B ini, dan yang merisaukan kami pada masa tu ialah isi berita tu, Shopee iklan lagi. Okey, Shopee ni dia banyak kali bunyi masa Atan buat rakaman ni. Tak apa, dia mungkin nak bagi hint supaya Atan iklankan ini adalah penaja untuk Real Seram YouTube channel. Untuk beberapa episod lah dia akan bersiaran bersama dengan Atan di channel ini. Maksudnya bersiarannya Atan kena buat satu promotion lah untuk dia, sebab dia kata dia percaya dengan channel Atan ini. Dia tengok cerita-cerita hantunya makin menarik, cerita-cerita seram yang realnya pun semakin menarik. Jadi dia percaya dengan Atan punya channel ni. Jadi dia telah pun taja terima kasih kerana memberi kepercayaan kepada Real Seram YouTube channel. Sejarahnya dah banyak kali jumpa mayat-mayat. Okay, tempat orang bunuh diri, ada tempat orang yang terjatuh apa semua kan. Jadi itu yang mula menakutkan kami. Tapi nak tak nak kami memang kena pergi ke situ, sebab kita dah deal, dan ini juga adalah salah satu penilaian untuk mata pelajaran kami. Jadi kita dah macam lupakan kita punya ketakutan tu buat seketika, dan kita pun ramai, so kita dah happy-happy balik. Jadi Shopee lagi. Okey, tak apa, buka Shopee, beli ni susu kambing Stevia Iris. Okey. Kat mana dah Atan? Shopee ni dia banyak kali kacau. Jadi sampailah masanya hari kami bertolak ke empangan B ni. Jadi pada waktu kami bertolak tu lebih kurang okey, kami pun tolak lah lebih kurang dalam pukul 8 pagi macam tu ke empangan ni. Jadi sebab tempat tu pun tak jauh kan guys, so dia dalam pukul 10 lebih kurang lah, sebab bas kan dia tak laju kan. Dalam pukul 10 lebih kurang kami sampai ke tempat tu. So biasalah, sebab ini adalah salah satu seperti mana yang Atan cakap, salah satu penilaian markah untuk salah satu subjek kami. So kita buat dengan yang terbaik lah. Adanya kemah induk, kemah utama, kemah dapur, kemah sakit. So kita dah atur lah cantik-cantik dia punya tempat lah. Kawasan tu pun kita dah letak dengan tali untuk kita pagar ya, camping punya site dan sebagainya tu. Jadi tak ada apa-apalah yang menyeramkan untuk hari yang pertama ni. Ada keesokannya, okey, pada hari yang kedua. Jadi untuk hari yang kedua ini guys, okey, biasalah kita bermula dengan subuh tu. Lepas subuh kita dah breakfast apa semua kan, kita dah buat senaman apa semua, aktiviti-aktiviti yang kecergasan dan sebagainya. So tibalah masanya kita ni dibahagi kepada beberapa kumpulan. Okey, kita dibagi kepada 4 kumpulan sebab kita ada 4 aktiviti yang tak silap Atan. Satunya ialah water confident ya, bab-bab untuk memberi keyakinan kepada air. Saya rasa ramai ya, you all pun tahu benda ni. Lepas tu ada kayak, aktiviti yang kedua ya, kayak kanu. Aktiviti ketiga kita ada abseiling ya, aktiviti yang berkaitan dengan tali dan sebagainya. Dan aktiviti yang keempatnya ialah jungle trekking. Okey, kita ada 4 aktiviti, so kami dibahagikan kepada 4 kumpulan. Okey, bila 4 kumpulan ini untuk siangnya, okey, tetapi pada malamnya, bila waktu malam lah ya, keseraman ni dia biasa datang waktu malam lah kan. Jadi keseraman dia datang pada waktu malam itu. Okey, dalam erti kata lainnya, bila Atan and the gang buat camping di empangan B ini, jadi puakanya datang pada malam itu.
malam selepas kami buat aktiviti. Kumpulan 1 dengan kumpulan 2 dia akan makan sama-sama lah pada malam tu. Jadi untuk ceritanya, bila waktu makan tu, Atan melihat kepada salah seorang ahli kumpulan 2 yang namanya Ina. Minggu lepas nama Ina kan. So kita nak tukar siapa? Okey, Atan minat Mira Filzah. Okey, kita letak nama Mira. Okey, kita teruskan dengan Mira yang menyeramkan ini. Okey, Mira ini Atan tengok pada waktu makan malam tu, dia dah macam tak makan sangat. Dia hanya pandang orang-orang di sekeliling dia. Atan rasa ada juga rakan-rakan Atan yang mengatakan selepas kami camping tu, mengatakan mereka juga perasan sebegitu. Dah lah Atan rakam cerita seram dekat luar pula, guruh kilat. Aduh. Bila kami dah habis makan apa semua tu, kita orang kena stay dekat situ untuk buat postmortem aktiviti yang kita lakukan malam tadi. Jadi bila dah lepas makan tu, Atan grup-grup lah, bukan Atan lah. Okey, bila dah makan tu, semua grup ni dia kena pergi tambah lah, buat apa-apa air untuk letak dekat dia punya grup tu, standby terus untuk sapa selepas pada postmortem aktiviti yang kita buat tadi. Jadinya Mira ni dia tawarkan diri dia untuk pergi ambil air tu. Dia angkat tangan. So kita punya lecturer, kita punya pensyarah malam tu pun kata, okey Mira, you pergi. Cuma laki 2 orang ikut dia sebab dalam hutan kan. Jadi Atan dengan kawan Atan ni bukan nama sebenar. Atan nak bagi apa? Mira tadi pun dah bukan nama sebenar. Atan nak bagi Dolah lah. Kita panggil Dolah kat dia. Okey. Jadi Atan dan kawan Atan ni bangunlah, ikutlah Mira tu kan, pergi dekat kawasan tu. So kita pun dah macam ni, akak confirm ke nak pergi, sebab kita panggil dia akak sebab dia dah ada diploma dekat UU lain, dan dia sambung dia punya degree dekat universiti kita orang lah masa tu. Cerita Mira ni lah tadi tu. Okay, kami ikutlah Mira tu. Saya dan Dolah ni pun ikutlah Mira tu sampai je dekat dengan kemah dapur. Okey, dekat kemah dapur tu adalah gadget yang kami buat untuk tempat cuci pinggan dan sebagainya. Dekat dengan tempat gadget tu, Mira ni jatuh, berdebab jatuh, tak sedar diri. Jadi kami pada masa tu, semua peserta, dia dekat leher dia mesti ada whistle dan juga tanda nama. So saya dan Dolah ni, Atan dan Dolah ni terus tiup whistle, okay, untuk panggil orang lain, orang perempuan jatuh, babe, kan. Kisah seram Empangan Puaka, pengalaman dan memori seram yang benar-benar berlaku kepada sekumpulan pelajar yang diganggu dalam menyiapkan tugasan subjek mereka di sebuah tapak perkemahan. Apakah mereka akan terus diganggu dan kerasukan Mira semakin menakutkan? Saksikan episod kedua Khamis ini 5 petang hanya di saluran YouTube Real Seram.